Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami langsung dari Parlimen. Baik, jumlah individu yang kehilangan pekerjaan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan antara persoalan yang bakal dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat persidangan Dewan Rakyat, perkara itu terkandung dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan yang akan diajukan oleh Su Keong Seong, iaitu Ahli Parlimen Kampar, kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Su turut akan bertanya mengenai langkah kerajaan dalam membantu golongan yang hilang pekerjaan, terutamanya dalam sektor pelancongan, hotel dan industri makanan dan minuman F&B untuk mendapatkan kembali pekerjaan masing-masing. Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim yang merupakan Ahli Parlimen Balik meminta Menteri Kewangan menyatakan status terkini program iCitra Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang dilaksanakan pada Julai 2021. Selain itu, Chan Fong Him iaitu Ahli Parlimen Kota Kinabalu meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan mengenai status pengedaran 150,000 unit komputer riba dan juga peralatan yang lain yang diluluskan dalam Belanjawan 2021 terutamanya di Sabah. Beliau juga bertanyakan sama ada kementerian akan menambahkan lagi pengedaran komputer riba bagi memudahkan pelaksanaan program pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Baik, selain itu, persidangan Parlimen kemudiannya akan disusuli dengan sesi perbahasan rancangan Malaysia yang ke-12 yang masuk hari kedua pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda, semalam seramai 17 ahli Parlimen mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RMK-12 selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin. Dan mesyuarat penggal pada kali ini, iaitu penggal keempat Parlimen ke-14, akan berlangsung selama 17 hari, iaitu sehingga 12 Oktober. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi laman Facebook Berita RTM. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan jawab lisan yang lain iaitu soalan yang pertama pada ini yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sibuti Lokalisman Awang Sauni yang meminta Menteri Kewangan menyatakan adakah kerajaan bercadang menetapkan satu peraturan tetap mengenai pemasangan mesin ATM di kawasan luar bandar bagi memberi kemudahan wang tunai, dan apakah insentif segera kepada pihak bank komersial menyediakan perkhidmatan ATM tersebut. Dan soalan yang kedua kepada Menteri Kanan Pendidikan yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Setampin Chong Ching Jen yang meminta berapakah sekolah daif di Sarawak yang telah dinaik taraf dan dipulihkan dalam tahun 2019, 2020 dan 2021, status pelaksanaan projek dan perbelanjaan dan bilangan murid yang dimanfaatkan dengan usaha ini. Seterusnya, soalan yang ketiga yang akan dibangkitkan pada Menteri Pertanian dan Industri Makanan oleh Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Haji Idris bin Jusof menyatakan apakah strategi dalam memastikan keselamatan makanan tidak terjejas, khususnya ketika negara mendepani situasi pandemik COVID-19. Seterusnya, soalan yang keempat yang akan dibangkitkan kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat oleh Ahli Parlimen Merbuk Puan Azri Nasurib yang meminta apakah usaha drastik yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menginstitusikan dan meningkatkan perwakilan wanita di Parlimen serta perancangan jangka panjang secara sistematik untuk memastikan sasaran minimum 30% dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan anda, kebanyakan pertanyaan jawab luasan pada hari ini tertumpu kepada Sabah dan Sarawak. Baik, kita ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Yang berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Lokalisman bin Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan Sibuti nombor 1. Sila Menteri Kewangan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Parlimen Sibuti. Buat masa ini, pemasangan mesin juruwang automated teller machine ATM di kawasan bandar atau luar bandar adalah tertakluk kepada pihak industri perbankan. Pihak industri perbankan mengambil kira pelbagai faktor termasuk kos penyelenggaraan ATM dan tahap penggunaan sebagai justifikasi bagi pemasangan ATM di sesebuah kawasan. Sejak April 2020, fee bagi pengeluaran wang tunai telah dimansuhkan
buat sementara waktu bagi memudahkan pengguna untuk mengeluarkan wang dari mana-mana ATM. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, dalam usaha untuk meningkatkan rangkuman kewangan dan menambah baik penyediaan kemudahan akses perkhidmatan kewangan, pelbagai saluran atau strategi digunakan pakai untuk memastikan orang ramai dapat mengakses perkhidmatan perbankan asas dengan mudah. Kementerian Kewangan, MOF dan Bank Negara Malaysia, BNM, menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan kewangan yang berasaskan teknologi dan digital seperti perbankan internet dan mudah alih, serta e-dompet di mana transaksi perbankan boleh dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja secara selamat, cepat dan mudah. Walau bagaimanapun, MOF mengambil maklum masih terdapat keperluan untuk penyediaan transaksi tunai, terutamanya untuk kawasan yang tidak mempunyai infrastruktur internet yang mencukupi dan stabil. Jadi selain daripada mesin juruwang automatic, automated teller machine atau ATM maps, antara saluran lain yang disediakan oleh institusi perbankan ialah agent bank dan juga bank bergerak. Bank-bank yang terbabit dalam agent bank telah memberi komitmen untuk meluaskan perkhidmatan agent bank secara berperingkat dan menambah baik perkhidmatan sedia ada. Antara perkhidmatan perbankan asas yang disediakan oleh agent bank adalah pertamanya mengambil deposit, yang kedua mengendalikan pengeluaran wang, yang ketiga mengendalikan pindahan dana dan wang, dan keempatlah menerima pembayaran pinjaman dan pembiayaan, dan kelima mengendalikan pembayaran bil, dan keenam membuka akaun simpanan. Tapi ini untuk biasan saja. Selain itu, MOF bersama BNM sedang berusaha untuk meluaskan inisiatif bank bergerak dengan kerjasama institusi perbankan seperti yang diumumkan dalam Pelan Pemulih pada 28 hari bulan Jun 2021 dan dijangka akan mula beroperasi dalam suku keempat tahun ini. Kerajaan memperuntukkan 18 juta kepada institusi kewangan domestik bagi menyediakan 30 unit bank bergerak di sekitar 250 mukim seluruh Malaysia yang dikenal pasti tiada atau kekurangan akses kepada perkhidmatan perbankan asas. Institusi kewangan juga akan memantau tahap penggunaan perkhidmatan perbankan di ejen-ejen bank oleh penduduk setempat sebagai justifikasi bagi penambahan kemudahan perkhidmatan kewangan seperti ATM atau pembukaan sebuah cawangan bank. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Terima Kasih Menteri. Sila Sibuti, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang di-Pertua. Keperluan ATM machine ini adalah merupakan keperluan asas kepada masyarakat luar bandar, pendalaman dan daerah-daerah baru yang sedang membangun di Sabah dan Sarawak. Dan juga berlaku kes-kes seperti rakyat ingin mendapatkan bantuan rakyat seperti bantuan keluarga Malaysia yang akan datang. Mereka datang daripada jauh dan juga tambang yang diguna pakai adalah sangat tinggi sehingga RM100 daripada Baram, daripada Sibuti untuk ke Miri. Dan juga soalan tambahan saya, sekiranya kerajaan tidak dapat menyediakan ataupun menasihatkan pihak bank untuk menyediakan ATM machine ini, apakah langkah-langkah way forward yang diguna pakai oleh kerajaan untuk memperkenalkan cashless society ataupun memperkenalkan micro ATM machine seperti di India supaya transaksi tunai ini dapat diguna pakai di kawasan luar bandar? Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Parlimen Sibuti. Kita mengambil maklum tentang kerisauan beliau tentang masalah untuk sampai ke ATM machine. Untuk makluman Yang Berhormat, penerimaan masyarakat terhadap e-pembayaran, itu pembayaran tanpa tunai, pembelian online dan pemindahan dana secara atas talian semakin baik, terutama sekali sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Bank Negara Malaysia, BNM dan industri kewangan termasuk PayNet dan institusi kewangan telah memperhebatkan lagi usaha komunikasi dan jangkauan untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan e-pembayaran sebagai kaedah yang lebih selamat dan mudah untuk membuat pembayaran. Bank Negara juga telah melancarkan kempen Jom Digital untuk mendidik orang ramai mengenai manfaat dan langkah-langkah menggunakan perkhidmatan e-pembayaran. Bagi memelihara kepercayaan dan keyakinan terhadap penggunaan e-pembayaran, Bank Negara juga telah meningkatkan pendidikan dan kesedaran kewangan mengenai langkah-langkah keselamatan kewangan asas
yang harus diambil oleh orang ramai untuk melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa sindiket penipuan kewangan. Untuk meningkat capaian dan jangkauan maklumat yang lebih meluas kepada masyarakat, khasnya penduduk luar bandar dan golongan B40, Bank Negara bersama industri kewangan giat menjalankan pelbagai aktiviti promosi dan hebahan di seluruh Malaysia. Dan antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh Bank Negara adalah hebahan melalui radio, paparan mesej di papan iklan elektronik, perkongsian mesej berkenaan kebaikan penggunaan e-pembayaran di media sosial seperti Facebook dan aplikasi WhatsApp. Dan selain itu, Bank Negara juga turut menyebarkan luaskan maklumat mengenai e-pembayaran secara berkongsi, bahan komunikasi termasuk video pendek dan infografik melalui saluran media arus perdana dan media sosial. Dan pihak industri juga bantu merancangkan lagi aktiviti hebahan menerusi media sosial masing-masing dan kempen galakan penggunaan e-pembayaran seperti FBX, JomPay, MyDebit dan Duit Now QR oleh PNET. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang berhormat Timbalan Menteri, pandemik COVID-19 ini telah mempercepatkan agenda pendigitalan ekonomi dan keuangan di Malaysia ini. Saya melihat soalan daripada Si Boti tadi lebih kepada terfokus bagaimanakah kementerian ini dan institusi keuangan lain berserta dengan kementerian-kementerian lain untuk membantu pengguna-pengguna di kampung-kampung pendalaman. Kalau hanya sekadar kempen, promosi dan sebagainya kepada penduduk bandar, kami telah menggunakannya. Isunya, soalan asas Si Boti tadi, sejauh mana keseriusan itu di kampung-kampung pedalaman supaya berlaku suatu yang adil kepada seluruh rakyat Malaysia di negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Tambah sikit, Tuan Ketua, minta tambah sikit. Dia tak boleh terus tambah. Ini sesi jawab lisan. Dia kena jawab terus. Minta maaf ni. Alur gajah tu kejap. Minta. Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Ahli Parlimen Hulu Langat. Memang kita sangat prihatinlah dengan kesusahan mereka yang daripada luar bandar untuk mendapat khidmat ATM. Namun seperti saya jelaskan tadi, ianya adalah tertakluk kepada pihak industri perbankan. Mereka ada requirement mereka untuk membuka mana-mana ATM, walaupun kita melalui ejen bank kita juga beri khidmat kepada mereka yang di luar bandar dan kita akan sentiasa memantau. Dan jika ada keperluan yang khusus, kita akan berbincang juga untuk minta pihak pengerusian bank untuk memberi pertimbangan untuk membuka ATM di kawasan-kawasan yang betul-betul memerlukan. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya buka pertanyaan ketiga. Baru boleh bercakap. Alur gajah. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan tidak menjawab dengan tepat. Di isu dia e-digital, jom digital dan juga ATM. Dan bertanggungjawabkan kepada pihak perbankan itu tidak tepat. Kalau kita nak melaksanakan yang disebutkan jom digital, kita kena ada sasaran, kita ada tumpuan, kena ada kaedah. Berapakah contohnya ekonomi di tempat yang disebutkan tadi? Sekiranya keperluan melibatkan 1 juta sebagai contoh, kita boleh digitaskan keuangan itu. Kita boleh menggunakan kaedah jom digital. Kita sebut jom digital berhari-hari tetapi tak ada jadual pelaksanaan. Jadi saya mohon Menteri Kewangan menjawab bilakah kita boleh laksanakan, lagi 2 tahun ke, lagi sebulan ke, lagi 5 tahun ke? Sebab kita dah mempunyai berbagai merchant di tempat-tempat yang kita boleh bekerjasama. Contohnya menggunakan e-digital. Kita digitaskan keuangan itu untuk mereka berbelanja, contoh untuk barangan asas, untuk memberi barangan menggunakan contoh kalau digunakan kaedah kad digital. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih perkongsian tadi oleh Alur Gajah. Saya ingin juga berkongsi sini yang Bank Negara juga bekerjasama dengan industri dan pihak berkepentingan lain untuk menangani kesukaran dan memudahkan proses peralihan kepada e-pembayaran. Sambutan bagi inisiatif ini sangat merangsangkan terutama dalam sektor awam yang menyaksikan e-pembayaran merangkumi 60% daripada jumlah kutipan kerajaan.
Sebagai contoh, Jabatan Imigresen Malaysia telah berjaya melaksanakan penerimaan e-pembayaran di semua kaunter imigresen di seluruh negara, dan hal ini telah memudahkan penggunaan e-pembayaran yang lebih tinggi, mencakupi 84% berjumlah kutipan diterima oleh Jabatan Imigresen pada tahun 2020 banding dengan 48% pada tahun 2019. Dan Bank Negara juga akan mengembelengkan usaha untuk meningkatkan penerimaan e-pembayaran di kalangan peniaga mikro juga melalui interaksi holistik dengan kerajaan negeri dan persatuan-persatuan peniaga. Sebagai contoh, Bank Negara dan industri bekerjasama juga dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam melaksanakan inisiatif tanpa tunai di pasar awam bagi memperluaskan penggunaan e-pembayaran di semua 56 pasar basah di Pulau Pinang. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Chong Chen Jen, Stampin. Tuan Yang Dipertua, soalan saya soalan 2. Sila Menteri Kanan Pendidikan Dato' Timbalan menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Stampin yang telah mengajukan soalan pada pagi ini. Tuan Yang Dipertua, bagi tahun 2019 sehingga tahun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah diluluskan sebanyak 186 projek menaik taraf dan pembangunan semula sekolah yang mempunyai bangunan daif di Sarawak dengan kos berjumlah 1.579 bilion ringgit. Untuk maklumat yang berhormat, bagi tahun 2019 sebanyak 75 projek telah diluluskan untuk pelaksanaan dengan kos berjumlah 827.1 juta ringgit. Sehingga 22 September 2021, sebanyak 29 projek telah siap dibina. 41 projek sedang dalam pembinaan, manakala 5 projek lagi dalam fasa prabina dengan perbelanjaan sebanyak 168.45 juta ringgit. Bagi tahun 2020, sebanyak 52 projek telah diluluskan dengan kos berjumlah 350 juta ringgit. Sehingga 22 September 2021, sebanyak 6 projek sedang dalam pembinaan, manakala 46 projek dalam peringkat prabina dengan perbelanjaan sebanyak RM122,483. Manakala bagi tahun 2021, KPM telah diluluskan sebanyak 59 projek dengan kos berjumlah RM402.71 juta. Kesemua projek masih di peringkat prabina dan tiada perbelanjaan dibuat setakat ini. Seramai 4,027 murid, untuk makluman yang berhormat ya, seramai 4,027 murid telah mendapat manfaat daripada 29 projek naik taraf dan pembangunan semula sekolah daif yang telah siap. Manakala dijangka seramai 32,141 murid yang akan menerima manfaat daripada 157 projek yang masih dalam peringkat pembinaan dan prabina. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Menteri. Sila Stampin. Tamu. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya, menurut apa yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, kos purata untuk menaik taraf satu sekolah daif ini adalah di karangan 8 juta untuk satu kos, 6 sampai 8 juta, dan untuk murid puratanya lebih kurang 100 atau 200 orang murid dalam untuk satu sekolah. Adakah itu kos yang terlalu tinggi, dan apakah sebabnya kos itu terlalu tinggi sampaikan untuk satu sekolah yang muridnya lebih kurang 100 orang, tapi kos penaik taraf saja, bukan untuk bina satu sekolah yang baru sampai 8 juta. Adakah kepentingan diberi kepada untuk menguntungkan kontraktor yang mengambil menjalankan kos itu, kontrak itu? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua adalah dilaporkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bahawa setakat November 2020 masih ada 647 sekolah daif yang tunggu
itu baik pulih naik taraf itu kerja dijalankan, dan kos anggarannya adalah lebih kurang 3.2 bilion. Kalau mengikut kadar yang dijalankan oleh kerajaan sekarang, sampai bilakah itu 600 lebih sekolah dive di Sarawak akan dibaik pulih? Dan sampai bilakah itu murid-murid akan dapat menikmati sekolah yang bertaraf semacam sekolah di bandar? Sekian, terima kasih. Ada 2 soalan tu. Sila Yang Berhormat Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat Setampin. Untuk soalan yang pertama, saya ingin menyatakan bahawa pihak KPM dalam melaksanakan mana-mana projek sama ada untuk menaik taraf ataupun menggantikan sekolah-sekolah yang dive ini adalah memerlukan laporan dan justifikasi kepada semua agensi kerajaan termasuk JKR negeri sendiri. Kita akan berbicara dengan mereka dan mereka akan mengemukakan kepada KPM desain yang manakah yang sesuai dan kos yang manakah yang sesuai untuk mana-mana projek berdasarkan keperluan sekolah-sekolah itu tersebut. Yang soalan keduanya, saya ingin menyatakan kepada Yang Berhormat dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini bahawa this is ongoing proses, proses berterusan untuk kita memastikan sekolah-sekolah dive ini bukan sahaja di Sarawak Yang Berhormat, tetapi di Sabah, di semenanjung Malaysia juga kita akan teruskan program untuk menaik taraf sekolah-sekolah dive ini. Kita faham bahawa di seluruh Malaysia, apatah lagi di Sabah Sarawak, masih lagi memerlukan projek penaik tarafan sekolah dive ini. InsyaAllah KPM bersama-sama kerajaan yang pada hari ini yang prihatin kepada rakyat akan senantiasa melihat keperluan dari masa ke semasa dan berterusan proses ini insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Menteri. Tadi dah ada 2 soalan tambahan, saya tak benarkan untuk yang ketiga. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof Besut. Keselamatan makanan isu negara. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan atau timbalannya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tuan Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa komited untuk terus memperkukuhkan sekuriti makanan negara supaya terus kekal terjamin dalam apa jua keadaan. Ini dapat dilihat menerusi usaha-usaha pemerkasaan sistem makanan negara bagi menjamin kelangsungan bekalan makanan yang cukup, selamat, bernutrisi dan mampu beli. Melangkah ke hadapan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga tahun 2025 bagi meningkatkan lagi daya tahan sistem makanan agar kekal utuh dalam menghadapi sebarang tekanan. Antara strategi utama yang digariskan di bawah Pelan Tindakan DSMN adalah merangkumi pertamanya memperluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan sebagai satu langkah pragmatik untuk mempertingkatkan lagi kecekapan dan produktiviti sistem ini. Berteraskan skala ekonomikal dan pertanian mampan. Keduanya, untuk memperkasakan pendidikan dan pembangunan, berteraskan sekuriti makanan ke arah meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan dan input pertanian seperti makanan ternakan, baka dan juga benih berkualiti secara domestik. Ketiganya, memperkasa ketersediaan data sekuriti makanan bagi mengenal pasti dan memantau tahap sekuriti makanan penduduk Malaysia berdasarkan lokaliti. Keempat, menterjemahkan aspirasi dengan izin food security as a shared responsibility dengan memfokuskan usaha untuk memperluaskan kolaborasi strategik berteraskan sekuriti makanan antara kementerian, kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Kelimanya, untuk memperkukuh tadbir urus merentas jabatan dan agensi-agensi untuk merapatkan jurang dalam sistem makanan bagi meningkatkan kecekapan pemantauan makanan negara.
Mafi yakin strategi yang telah kita kenal pasti akan dapat menyumbang kepada usaha untuk memperkukuhkan sekuriti makanan negara. Dengan pertamanya, memastikan keberadaan makanan yang selamat dengan harga yang berpatutan di pasaran. Keduanya, meningkatkan pengeluaran makanan secara domestik bagi memastikan ketersediaan makanan yang mencukupi, khususnya bagi menjamin kestabilan harga makanan. Ketiganya, meningkatkan kerjasama dan komitmen sektor swasta, badan-badan kerajaan dan NGO serta rakyat bagi mengoptimumkan lagi sumber. Seterusnya, untuk menjamin kesiapsiagaan negara dalam menghadapi krisis sekuriti makanan serta mendukung kestabilan dan ketahanan sistem makanan negara. Jadi untuk makluman yang berhormat, kerajaan juga telah menubuhkan jawatan kuasa Dasar Sekuriti Makanan FSCC yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meneliti isu-isu yang berkaitan sekuriti makanan secara menyeluruh. Dan MAFI akan terus berusaha untuk merapatkan jurang dalam sistem makanan bagi menjamin kestabilan dan kemampanan sistem ini, terutamanya ketika kita menghadapi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Yang Berhormat Besut. Satu soalan. Terima kasih kepada kementerian yang telah di atas strategi dan pelaksanaan yang dibuat untuk memastikan sekuriti makanan negara. Saya nak tahu apakah tindakan-tindakan yang telah diambil, yang telah digunakan oleh kementerian menggunakan manfaat teknologi IR 4.0 dan juga pertanian pintar dalam memastikan keselamatan makanan negara. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat bertanya. Satu pertanyaan yang cukup berpatutan sekali. Terutamanya agenda transformasi dan permodernan sektor makanan ataupun pertanian negara, khususnya bagi menjamin bekalan makanan adalah agenda utama kita. Dalam hal ini, kementerian akan sentiasa memberikan tumpuan kepada revolusi perindustrian IR 4.0 untuk mentransformasikan industri pertanian bagi mempertingkatkan lagi produktiviti kita dengan perluasan teknologi. Strategi-strategi yang digariskan dalam agenda transformasi ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan sistem makanan, tetapi juga untuk menyumbang kepada mengurangkan lagi kebergantungan sektor agro makanan terhadap guna tenaga asing serta petani yang berumur ataupun aging farmers. Antara strategi yang telah diambil adalah untuk mewujudkan sokongan kepada aktiviti-aktiviti pendidikan. Di samping itu, pihak MAFI juga melaksanakan strategi melalui pemindahan teknologi kepada kumpulan sasar oleh agensi-agensi kita. Dan dalam masa yang sama, MAFI turut memperkenalkan kaedah pelesenan dan peningkatan skala menggunakan pendekatan teknofund, inkubator dan juga test bed. Konsultasi teknologi juga disediakan bagi teknologi yang dilindungi di bawah perlindungan harta intelek. Strategi-strategi ini akan diterjemahkan melalui pelaksanaan dasar agro makanan negara dan juga pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara. Ini dapat kita sama-sama lihat menerusi program modernisasi rantaian nilai agro makanan negara sebanyak 60 juta dan juga program modernisasi vessel serta mekanisasi tangkapan sebanyak 150 juta yang menawarkan dana pembiayaan untuk perolehan vessel moden dan juga peralatan yang berasaskan daripada IR 4.0. Jadi peruntukan kita sebanyak 210 juta ini telah pun kita salurkan kepada Agrobank. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Pemimpin Padang Serai. Saya Padang jemput yang berhormat Kulim Bandar Baru. Satu soalan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya dengar jawapan tadi.
kemusykilan saya begini ya. Dari sudut penjelasan tentang dasar, saya sedikit pun tak ada keraguan. Isunya adalah pelaksanaan dan akhirnya hasil. Baik, kenapa saya kata begitu? Saya meninjau dapatan kajian daripada pakar-pakar pertanian dari Universiti Tempatan tentang isu keselamatan makanan. A reputable reference, rujukan yang dianggap kredibel. Kata mereka, isu keselamatan makanan di negara kita ini terus menjadi satu masalah besar disebabkan 4 perkara. Pertama, tidak ada dasar yang konkret dan komprehensif sejak awal merdeka. Tak ada. Yang kedua, dasar pembangunan dibuat tetapi sering mengabaikan sektor pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan dasar yang sentiasa berubah-ubah dan tidak strategik. Akibatnya, merosotnya pertumbuhan sektor makanan dalam negara dan meningkatnya kebergantungan kita kepada makanan daripada import. Ini dapatan kajian. Soalannya, semalam saya dengar jawapan Menteri Pertanian terhadap soalan dari Jempol ke apa. Strategi pertanian untuk rancangan Malaysia ke-12 ni ada 4. Pertama, padi. Kedua, tanaman, sayuran dan buahan. Yang ketiga, ternakan. Yang keempat, perikanan. Dalam RMK 12, 5 tahun yang akan datang ini, fokus adalah 4 tadi. Soalan saya ialah, apakah Yang Berhormat boleh memberikan penjelasan lanjut kepada Dewan di antara pembentangan dasar dengan fokus kementerian terhadap 4 perkara tadi, boleh benar-benar menjawab isu keselamatan makanan. Saya bagi contoh satu saja. Import makanan di negara kita terus meningkat saban tahun. Apa jaminan dasar yang tadi dibuat benar-benar boleh melegakan atau meredakan keresahan tentang isu ini? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Sebenarnya kita memang cukup memahami tentang apa juga cabaran yang sedang kita hadapi. Bahkan semasa kita menghadapi COVID-19, kita telah membuktikan bahawa bukan sahaja MAFI telah berjaya membekalkan makanan yang mencukupi dan tiada apa boleh menghadapi masalah. Sebenarnya dasar yang telah kita tetapkan, dasar agro makanan negara dan 2.0 daripada 2021 sehingga tahun 2025 dan juga MSKN untuk security makanan memang telah mencukupi untuk menggariskan apa juga keperluan yang akan kita kendaki. Pada ketika ini kita mempunyai satu pasukan yang sentiasa memantau SEATRAC secara harian tentang apa juga keperluan dan juga kekurangan yang kita hadapi. Jadi kekurangan yang kita hadapi pada ketika ini adalah berbagai-bagai. Selain daripada kita bergantung pada banyak barang-barang import dan juga penggunaan yang sentiasa meningkat kerana populasi kita semakin juga meningkat. Jadi justru itu kita telah menyusun beberapa strategi dan kita berharap dasar ekonomi negara dan 2.0 dan juga MSKN security makanan ini telah mencukupi untuk kita menggariskan apakah strategi-strategi dan tindakan yang sepatutnya kita buat. Dan untuk maklumat Tuan Dipertua, pada ketika ini saya bagikan misalan tentang dasar kita bertambah dengan beras. Walaupun dasar kita adalah 70-30 yang menjadi makanan ruji negara. Mana 70 kita hasilkan, 30 kita import daripada luar negara. Bagaimanapun, walaupun kita berselesa dengan dasar ini, tetapi MAFI telah mengambil pendekatan untuk mengkaji kemungkinan untuk kita mempertingkatkan lagi pengeluaran kita untuk 5 tahun akan datang. Kita hasilkan sebanyak 75%, bukan lagi 70% yang menjadi dasar kita selama ini.
dengan mengambil beberapa pendekatan yang kita yakin kita berkeupayaan untuk mencapainya. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Pulau Selangor, tambahan satu soalan mudah saja. Saya dah bagi masa agak panjang dia menjawabnya. Saya ingin teruskan soalan mudah saja dari Pulau Selangor. Puan Tanah Nur Rentis Azrina TNB. binti Surip. Yang berhormat Merbuk. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Wabi Merbuk di atas soalan dikemukakan. Dan saya ingin memohon menjawab soalan Wabi Merbuk bersekali dengan pertanyaan Wabi Kuantan pada 5 Oktober 2021 mengenai perkara yang sama. Tuan Yang Dipertua, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyokong sebarang bentuk usaha meningkatkan penglibatan wanita dalam bidang kepimpinan termasuk sebagai pembuat keputusan. Dalam hal ini, kerajaan telah mengumumkan pernyataan dasar untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% wanita sebagai pembuat keputusan di sektor awam pada tahun 2004 dan di sektor swasta pada tahun 2011. Berdasarkan statistik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun 2020 telah terdapat iaitu 38.2% penjawatan wanita di peringkat pembuat keputusan melalui pengisian grade utama C, jurusan C dan ke atas. Manakala di sektor swasta pula, ia baru mencecah 25.8%. Dan ini adalah berdasarkan keanggotaan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di 100 syarikat tersenarai awam yang teratas. Jumlah perwakilan wanita di Dewan Rakyat sehingga kini hampir 15%, iaitu 33 wanita daripada 220 kerusi parlimen yang mana 2 kekosongan jumlah keseluruhannya, dan di Dewan Negara sekarang ini juga hampir 15%, iaitu 8 wanita daripada 53 ahli Dewan Negara yang mana ada 17 kekosongan di Dewan Negara. Berdasarkan Indeks Jurang Gender Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, didapati terdapat jurang gender yang agak ketara antara lelaki dan wanita dalam penyertaan politik, iaitu skor 0.108 berbanding dengan 1.0 skor penuh. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan bahawa usaha untuk meningkatkan perwakilan wanita di Parlimen merupakan tanggungjawab asas semua parti politik kerana ia bergantung sepenuhnya kepada jumlah kerusi yang dipertandingkan dan dimenangi dalam pilihan raya. Selain itu juga dia perlu kepada persediaan persekitaran yang menyokong dan pelibatan wanita secara produktif, bermula daripada memupuk minat melalui latihan dan pendidikan sehinggalah kepada usaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menghalang wanita untuk berkecimpung dalam kepimpinan politik. Kementerian Pembangunan Wanita juga berpandangan bahawa program-program kepekaan gender juga perlu memainkan peranan yang signifikan kerana ia akan memberikan pemahaman tentang kepentingan penglibatan wanita di peringkat pembuat keputusan termasuklah sebagai ahli parlimen. Ini merupakan satu di antara perkara yang bersifat sistematik yang perlu diberi perhatian bagi menghapuskan segala bentuk pandangan yang negatif. Jadi di kementerian kami kita menyediakan pelbagai program termasuk konvensyen kepimpinan muda, simposium wanita negara dan banyak lagi program yang melibatkan sehingga Ogos 2021 95,182 peserta dan 178 program bagi merealisasikan pemerkasaan wanita. Terima kasih. Sila Merbuk, soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada jawapan Timbalan Menteri. Saya sebenarnya setuju. Saya cuma nak mengambil contoh kalau di Rwanda ahli parlimennya ada 64 plus lelaki 36. Dan kalau di South Africa pula yang mana dalam African National Congress mereka telah menaikkan kuota daripada 30% ke 50% pada tahun 2009. Soalan saya, tadi pun Timbalan Menteri ada jawab yang kita masih jauh, kita dalam hampir 15%. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk meminda undang-undang pilihan raya bagi mana-mana parti yang tidak memenuhi persentage dengan izin calon wanita tidak dibenarkan masuk bertanding? Terima kasih Merbuk. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya.
Terima kasih Yang Berhormat Membuk di atas soalan tambahan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa komited untuk menyokong semua usaha untuk meningkatkan kepimpinan wanita dalam pelbagai bidang, termasuk melalui penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang. Dalam hal ini, parti-parti politik di Malaysia perlu menggalas tanggungjawab untuk memainkan peranan penting yang lebih signifikan untuk melatih, memperkasa dan memberi peluang kepada ahli-ahli politik wanita untuk mereka juga menyumbang dan sebagai pembela nasib rakyat dan penggerak pada pembangunan negara. Dan saya memahami parti-parti politik bukan meletakkan calon bukan semata-mata untuk bertanding tetapi untuk menang dalam pilihan raya dan bukan sekadar untuk memenuhi kuota. Jadi saya mengharapkan usaha-usaha untuk meningkatkan peranan wanita di semua peringkat termasuk penggubalan polisi dan pentadbiran dan negara dan masyarakat harus diberi sokongan oleh semua pihak. Jadi saya mengharapkan supaya perkara ini diambil perhatian oleh semua pemimpin parti politik. Terima kasih. Timbalan Tangga Batu. Menteri. Sedikit, Baby. Tangga Batu. Saya akan ambil sebelah sini. Saya jumpa Yang Berhormat B. Ford. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya ingin bertanya, kerana ini satu persoalan yang sudah lama kita perjuangkan, khususnya kaum wanita. Adakah kementerian sesuai dengan kita telah memeterai memorandum persefahaman di antara kerajaan dan juga pihak pembangkang, PH dan reformasi parlimen. Adakah kementerian bercadang untuk mengadakan perbincangan dengan parti-parti politik supaya ada timbul kesedaran untuk memastikan sekurang-kurangnya dalam pilihan raya yang akan datang 30% daripada calon-calon setiap parti itu adalah terdiri daripada kaum wanita, mewakili kaum wanita. Dan kedua, adakah kementerian merancang strategi bagaimana kita menyiapsediakan kaum wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi ahli-ahli parlimen ataupun adun dapat kita berikan pendidikan awal dan ilmu yang sesuai bagi mereka dapat memberikan khidmatan yang terbaik apabila mereka dipilih nanti. Terima kasih. Terima kasih Bifort. Sila Timbalan Menteri. Ya, terima kasih atas soalan tambahan Bifort. Jadi kita sangat mengalu-alukan apa jua cadangan dan perbincangan yang ke arah untuk menyokong meningkatkan kepimpinan wanita di mana-mana peringkat. Jadi kami di kementerian bersedia mengadakan perbincangan dengan mana-mana pihak untuk memastikan supaya hasrat untuk kita meningkatkan lagi terutama kedudukan wanita di dalam peringkat pembukaan dasar ini dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah di peringkat kementerian kita menyusun pelbagai program untuk memastikan supaya kita dapat melahir kepimpinan muda. Di antara program kita ialah kita sedang dalam membuat semakan terhadap pelantindakan pembangunan wanita negara, pelantindakan pembangunan wanita negara dan begitu juga untuk melihat apa-apa isu yang boleh menyebabkan timbulnya kekangan ini. Jadi ini merupakan satu dalam isu memperkasakan wanita ini sebenarnya ia merupakan isu cross cutting yang memerlukan penglibatan dan kerjasama dan sokongan daripada semua kementerian, semua agensi, malah kaum lelaki juga, bukan sahaja kami di Kementerian Wanita, di kementerian-kementerian lain juga harus bekerjasama untuk sama-sama kita memastikan yang terbaik untuk wanita Malaysia. Terima kasih, Menteri. Sedikit lagi Yang Dipertua, satu soalan tambahan penting isu wanita. Bila wanita lelaki ni dia kena harmoni ni antara dua. Saya bagi peluang yang ketiga, sila Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai wanita memasuki politik. Saya dah dengar jawapan daripada Timbalan Menteri bahawa adalah tanggungjawab parti, itu kami faham. Tetapi hakikatnya adalah salah satu sebab yang mendorong wanita tidak mahu terlibat dalam politik adalah politik toksik. Malah di Dewan ini juga wujud politik toksik, kata-kata kesat, kata-kata seksis yang dilemparkan terhadap wanita.
Saya faham ini adalah ruang daripada tanggungjawab semua kementerian, tetapi ada jurisdiction di bawah kementerian. Maka saya ingin tahu apakah pindahan undang-undang ataupun dasar polisi yang akan dibawa oleh kerajaan untuk memastikan bahawa we create a safe space for women untuk lebih terlibat dalam politik. Terima kasih. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih yang berhormat sahabat saya daripada Batu Kawan. Kita sangat mengalu-alukan semua cadangan, semua pindaan, apa saja aktiviti ataupun program yang boleh meningkatkan pemerkasaan wanita. Dan kita di kementerian sedang meneliti semua isu termasuk dasar-dasar undang-undang yang boleh berlakunya diskriminasi terhadap wanita. Dan saya yakin insya-Allah dengan pelbagai program yang dilaksanakan, bukan sahaja kami di peringkat kementerian, di peringkat NGO, di peringkat kepimpinan parti politik yang sedang menyusun pelbagai program untuk kita melahirkan ramai lagi pelapis-pelapis muda, khususnya wanita-wanita yang berketerampilan, yang berani dan mampu berperanan, bukan setakat hanya memenuhi kuota sahaja, tetapi sesuai mampu dan layak untuk berperanan. Dan saya yakin insya-Allah ini akan menyerahkan lagi kepimpinan wanita Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Wanita boleh. Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Tuan Sabri bin Azid Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Kanan Pendidikan atau timbalannya menjawab. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Jerai. Tuan Yang Bertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pendidikan Islam telah ditetapkan sebagai mata pelajaran teras yang mesti dipelajari oleh semua murid beragama Islam, sekolah rendah dan sekolah menengah di sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta seperti mana termaktub di bawah Seksyen 50/1 Akta Pendidikan 1996. Untuk makluman yang berhormat, pentaksiran bagi mata pelajaran pendidikan Islam adalah melalui pentaksiran bilik darjah PBD untuk semua peringkat persekolahan. Selain daripada itu, bagi peringkat menengah rendah, pentaksiran pusat turut dibuat melalui pentaksiran tingkatan 3 PT3. Bagi peringkat menengah atas pula, peperiksaan pusat dilaksanakan melalui Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama Jerai. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk soalan tambahan, apakah usaha-usaha KPM untuk memastikan yang pertamanya proses PDP Pendidikan Islam yang cukup efektif agar kefahaman Islam sebenar dapat dihayati oleh murid, dan yang keduanya, apakah usaha KPM mewujudkan kelas aliran agama KAA untuk murid berkeperluan khas, ketidakupayaan penglihatan tingkatan 4 dan 5 di sekolah menengah pendidikan khas, masalah penglihatan setapak bagi membolehkan murid-murid ini dapat mengambil aliran agama di peringkat pengajian tinggi. Sekarang di SMPK masalah penglihatan setapak hanya wujud aliran KA untuk menengah rendah. Sekian. Terima kasih. Jerai, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus memperkasakan kefahaman tentang kurikulum pendidikan Islam dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI melalui siri-siri kursus yang akan diberikan secara berterusan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan agar dapat melahirkan murid-murid yang memahami dan menghayati ajaran Islam yang sebenar. Dan di samping itu, KPM akan terus memberi kefahaman juga kepada para pegawai pendidikan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, di peringkat Jabatan Pejabat Pendidikan Daerah, agar mereka semua dapat kepakaran, dapat ilmu secukupnya, dan seterusnya mereka akan dapat membimbing para guru yang mengajar subjek pendidikan Islam ini secara lebih berterusan, dan insya-Allah proses ini akan berterusan. Bagi soalan yang kedua, saya mengambil maklum tentang soalan yang kedua untuk murid berkeperluan khas. Insya-Allah kita mengambil maklum tentang cadangan itu, kita akan bagi maklumat selanjutnya selepas itu. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Merebut. Terima kasih Yang Bertua. Saya sebenarnya ada menerima surat yang daripada ini soalan nombor 6 kan?
Bukan, soalan nombor 5. Apa saya bagi peluang kepada pokok sena. Silakan. Baik, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, antara kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kanan Pendidikan ialah kekurangan guru yang dihadapi kita sekarang ini ialah antaranya dalam pendidikan agama Islam. Walaupun kita telah mempunyai graduan-graduan pendidikan Islam saban tahun daripada IPG, IPT, tetapi masih tidak mencukupi. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, berapakah sebenarnya jumlah guru pendidikan Islam yang sedia ada dan berapa keperluan tambahan yang perlu dicari, dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan supaya kecukupan guru di dalam pendidikan Islam ini dapat diatasi. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat Pokok Sena, setakat 30 Ogos 2021 sekolah rendah kita mempunyai seramai 40,713 guru agama. Manakala sekolah menengah pula berjumlah 16,024 orang guru. Kita faham tentang kekurangan guru agama ini di seluruh negara, dan kementerian sentiasa berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk menambah bilangan guru. Umpamanya saya bagi contoh di Sabah, Yang Berhormat, di mana di UMS kita telah berbincang dengan UMS untuk menubuhkan fakulti pengajian Islam. Ini ke arah untuk membantu menambah bilangan guru, kekurangan guru agama di Sabah. Saya ingat semua negeri pun kita boleh berbincang, insya-Allah. Kita akan pastikan jalan-jalan yang sesuai, cara-cara yang sesuai untuk berbincang dengan mana-mana institusi pendidikan, termasuk universiti kita, untuk melahirkan lebih ramai guru-guru agama yang berkompeten untuk memenuhi kekurangan yang ada pada kita ini. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Nga Komeng, Teluk Intan. Tuan Yang Dipertua, soalan Teluk Intan nombor 6. Sila, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Teluk Intan yang mengemukakan soalan yang memberi gambaran keprihatinan Yang Berhormat kepada para petani, para nelayan dan seumpamanya. Dalam hal ini, kerajaan sangat prihatin dan memahami bagaimana kerajaan kita masih bergantung kepada import makanan negara. Justru itu kita mengambil langkah proaktif di dalam isu ini untuk kita memastikan kadar import negara kita semakin hari semakin berkurangan. Maka dalam isu ini kerajaan mengambil beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, kerajaan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan pengeluaran beras negara dengan pendekatan program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SBB melalui pelbagai kaedah perlaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya, yang mana di sudut teknikalnya kita berjaya meningkatkan hasil padi daripada 3.5 tan metrik per hektar kepada 7 tan metrik per hektar, dan insya-Allah rancangan Malaysia yang ke-12 ini kerajaan akan memberi fokus dalam perkara ini. Yang kedua, kerajaan menubuhkan lembaga ruminan negara. Ini untuk kita memastikan bekalan daging lembu, kerbau, kambing, biri-biri mencukupi di dalam negara kita, ataupun dalam bahasa yang mudah kita akan mengurangkan import ini dari satu tahun ke satu tahun ke angka yang ditargetkan oleh pihak kerajaan. Yang ketiganya, kerajaan memperkukuhkan dan menambah baik infrastruktur, kemudahan dan fasiliti di kawasan pengeluaran makanan seperti jelapang padi,
Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM dan kompleks ataupun jeti-jeti perikanan. Yang keempat, menyokong pemodenan dan pertanian pintar melalui program modernisasi rantaian nilai agro makanan sebanyak RM60 juta dan program modernisasi wisil dan mekanisasi tangkapan sebanyak 150 juta yang menawarkan dana pembiayaan untuk perolehan wisil moden dan peralatan berasaskan IR 4.0 untuk rakyat Malaysia. Dan yang kelima, mempergiat aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkoperasian dan inovasi, pengkomersialan dan inovasi untuk menghasilkan varieti benih berhasil tinggi, rintang penyakit dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim serta teknologi input penanaman yang mesra alam. Antara varieti baru adalah seperti benih padi MR315 dan MRQ104 yang mempunyai daya tahan terhadap penyakit dan perosak. Yang keenam, menggalakkan penyertaan golongan belia dalam bidang pertanian dan agro makanan. Kerajaan telah memberi kemudahan ini kepada 7,571 orang agropreneur muda seluruh negara setakat ini. Yang ketujuh, memperluas aktiviti pertanian bandar. Yang ke-8, mempromosi amalan pertanian baik melalui persijilan MyGAP ataupun MyGAP, MyOrganic, agar rakyat terus mendapat makanan yang selamat dan bernutrisi. Langkah-langkah tersebut diambil oleh kerajaan sempena dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 setakat ini. Di samping itu, kerajaan juga telah menubuhkan ringkaskan sikit. Okey, jawatan kuasa kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita harap ini memberi kesan yang positif kepada makanan negara. Sekian, terima kasih. Sila, Yang Berhormat Turut Intan. Sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang panjang lebar oleh Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, fantasi kerajaan dan realiti rakyat adalah dua perkara yang berbeza. Saya nak tanya, semalam ni Dewan Rakyat dimaklumkan negara kita dalam Global Food Security Index, kedudukannya merosot dari tangga ke-28 jatuh ke 44. Ini adalah realiti rakyat, bukan fantasi kerajaan. Soalan saya adalah, apa langkah-langkah yang disenarai oleh Timbalan Menteri tadi dapat menyelesaikan masalah pokok? Pertama, kekurangan guna tenaga. Kedua, isu hak milik tanah. Ketiga, harga baja dan racun perosak yang semakin meningkat. Dan yang paling penting ini, bagaimanakah kita nak ubahkan berimportan makanan sekarang meningkat setiap tahun. Dulu 30 bilion, sekarang 51.4 bilion ringgit. Dan ia merangkumi bukan saja padi. Timbalan Menteri, saya nak tahu bagaimanakah, apakah langkah kerajaan untuk menjadikan negara daripada pengimport makanan dan menjadi pengeksport makanan. Make in Malaysia. Ini merangkumi sektor padi, sayuran, tanaman, ternakan dan perikanan. Saya mohon jawapan yang komprehensif dan tetapkan jadual masa bilakah ia akan menjadi realiti. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan. Timbalan Menteri minta tutup mulut pakai yang telah mengemukakan soalan tambahan. Saya sebagaimana Yang Berhormat, kita sememangnya mempunyai hasrat dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan bidang pertanian di dalam negara kita yang mempunyai daya pengeluaran hasil yang tinggi. Namun kita tidak dapat nafikan di sana ada cabaran-cabaran yang besar. Kerajaan yang ada sekarang ini, insya-Allah, kita akan memastikan cabaran-cabaran yang telah dilalui sekian lama sebelum daripada ini
dapat kita atasi satu demi satu, dan supaya hasil padi, hasil sayur, bekalan daging dan seumpamanya dapat kita pastikan bertambah dari masa ke semasa dalam negara kita. InsyaAllah saya selaku Timbalan Menteri Pertanian 2, kalau ada cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat untuk memastikan sumber bekalan makanan dalam negara kita dapat ditingkatkan dalam masa yang terpantas. Saya tidak mampu untuk sebut berapa tahun kerana dia bukan saja bergantung pada kerajaan, tetapi dia bergantung kepada pihak petani, pihak nelayan dan pihak-pihak yang lain untuk menjayakan cita-cita ini. Dan bagi saya ingin tambah lagi, iaitulah kita sangat mengalu-alukan pandangan daripada semua pihak untuk kita pastikan bekalan makanan negara kita mencukupi dari masa ke semasa sempena dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin besar dalam negara kita. Tuan Dipertua, saya tanya lain, dia jawab lain, itu saya berasa kesal. Saya jemput di sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Tampin. Di mana? Pokok sudah. Ya. Tangga batu apa kali bangun ni? Tampin. Stew ya dulu. Dungun. Tampin. Tak pokok sudah tu. Timbalan Dipertua, Datuk Timbalan Dipertua, saya ingin untuk dapat penjelasan kerana smart SBB sawah berskala besar ini adalah satu pelan tindakan yang besar daripada kementerian. Tetapi sasaran tambahan bagi self-sufficient level dengan izin, iaitu tahap sara diri. Secara khusus saya nak tumpukan kepada makanan ruji rakyat, iaitu beras, bermula daripada padi, tapi tambahan per hektar produktiviti hanya 7 tan metrik setahun. Hanya tambahan 5% kepada 75%. Mengapa tidak dirangka supaya mencapai tahap 100% SSL ini? Mohon jawapan kementerian. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih YB Dungun. Penambahan di sudut metrik tan apabila kita kemukakan satu cadangan kepada seluruh petani kalau boleh mengikuti Smart SBB, di mana peningkatan daripada 3.5 tan kepada 7 tan adalah peningkatan sebanyak 100%, Yang Berhormat. 100% kadar padi. Dan kalau di baru-baru ini saya buat lawatan di Kedah, pengeluaran hasil daripada kebanyakannya 1.9 tan per hektar, dan waktu itu alhamdulillah penuaian padi naik meningkat kepada 7.9 tan untuk satu hektar. Jadi peningkatan inilah kalau kita kembangkan, dan insya-Allah hasrat kerajaan untuk perluaskan model ini, dan kita yakin dan percaya hasil kepada petani bertambah dan kadar import padi ataupun beras negara ini akan berkurangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya dah bagi masa panjang. Saya nak tanya, dulu waktu pembangkang dia kata Singapura lebih banyak hasil padi. Saya ingin teruskan dengan yang dia belajar dari Singapura. Tuan Larry Sun. Pokok sena kena baca banyak. Singapura tidak ada sawah, tapi Singapura syarikat dia menghasilkan padi di luar negara dia. Terima kasih, Menteri. Tak apa. Saya dah panggil lah Tuan Larry Sun, Yang Berhormat Seri Julau. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia atau timbalannya Hamid. Sila Menteri menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Dipertua.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Julau. Saya akan cuba memberikan fakta-fakta terperinci memandangkan Yang Berhormat amat prihatin dengan perancangan yang akan dilakukan di Sarawak dan juga di Parlimen Yang Berhormat. Untuk makluman sebagai panduan pada Yang Berhormat, negeri Sarawak memang menjadi kawasan satu negeri tumpuan kerana untuk makluman Yang Berhormat, liputan 4G di Sarawak sekarang ini hanya berada pada tahap 80.84% berbanding dengan nasional liputan 4G pada tahap kira-kira 94%. Dan di kawasan Julau, saya mengambil perhatian kerana liputan LTE 4G atau Long Term Evolution for Generation 4G hanya pada tahap 27.34%. Jadi terdapat kesenjangan yang besar di antara Sarawak dengan Julau, apalagi dibandingkan dengan nasional. Oleh kerana itu, kerajaan telah mengaturkan supaya satu program besar dibuat untuk di kawasan Parlimen Yang Berhormat yang meliputi kawasan-kawasan yang ada Yang Berhormat bangkitkan sewaktu perbahasan Yang Berhormat baru-baru ini, termasuklah di kawasan-kawasan seperti di Nagadayu, di Ulu Kuta, di Nagawak, di Genega, Ulu Padanom, di Marurun, di Ulu Sigai dan Naga Ensiring, ya, Yang Berhormat. Dan di kawasan Yang Berhormat telah disiapkan perancangan untuk membina menara baru. Terpaksa dibina lebih banyak menara baru, iaitu sebanyak 47 menara baru. Di samping itu, Yang Berhormat, di kawasan Yang Berhormat juga sebanyak 38 stesen yang telah dinaik tarafkan, 3 telah siap dan 35 lagi sedang kita laksanakan. Selain daripada itu, premis tersedia gentian optik ataupun premis yang mendapat khidmat gentian optik kita ingin tingkatkan kepada 315 lagi, 226 telah siap. Dan oleh kerana kawasan Yang Berhormat merupakan kawasan pendalaman dan juga banyak kawasan yang agak jauh daripada bandar dan tempat tinggal yang agak terasing, dan sukar bagi kita membina menara cara biasa, maka jalur lebar satelit perlu diadakan bagi kawasan Parlimen Julau. Dan untuk itu sebanyak 46 projek bagi menyampaikan khidmat melalui jalur lebar satelit. Kemudian untuk makluman Yang Berhormat juga, dalam kawasan Yang Berhormat kita melaksanakan program Point of Presence, iaitu untuk menyalurkan fiber optik ke kawasan-kawasan sekolah supaya mendapat bekalan konektiviti yang lebih stabil, dan untuk itu ada 35 buah sekolah terlibat di kawasan Parlimen Julau. Itu menandakan betapa kawasan Yang Berhormat menjadi satu kawasan tumpuan, dan kesemuanya ini akan dimulakan bulan harapan untuk makluman Yang Berhormat, dan kita harap dapat disiapkan sebelum akhir tahun harapan supaya menjelang akhir tahun harapan di kawasan Yang Berhormat liputannya akan menjadi setara atau hampir setara dengan national average bagi kesemuanya mendapat liputan 4G ataupun long term evolution for generation. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan sila Julau. Terima kasih Menteri yang bagi satu jawapan yang lengkap dan jelas. Saya difahamkan bahawa apabila akses jaringan internet itu di peringkatan kelajuannya dari 2G ke 3G ataupun dari 3G 4G, berlaku juga ada satu impak yang lain di mana kawasan akses jaringan internet akan berkurangan dan tidak dapat diakses di kawasan-kawasan terpencil yang lain. So the area of coverage gets reduced as the internet speed is upgraded. Dan di kawasan saya juga ada kes bila menara telekom sudah ada, tetapi tidak ada network sekali, tidak ada internet coverage, tidak ada line coverage juga. So soalan saya, apakah langkah solusi pihak KKMM untuk menyelesaikan isu seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Julau. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian sedar tentang perkara itu. Ini kerana soal speed dan sebagainya amat bergantung pada
misalnya jumlah pengguna pada sesuatu masa dan juga aktiviti-aktiviti yang berjalan serentak, terutamanya sewaktu berlaku PKP, dan dia menjejaskan speed di kawasan-kawasan tertentu. Jadi untuk itu, bulan lepas Kementerian telah melancarkan portal Jendela Map supaya orang awam dapat melaporkan secara terus. Ini untuk mendapat maklumat daripada pengguna-pengguna supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi kawasan-kawasan yang mengalami pengalaman yang sedemikian. Sementara itu, kita dengan kerjasama service provider boleh menggunakan USP Fund yang ada di SKMM untuk mengambil langkah-langkah serta-merta bagi kawasan-kawasan yang mana kita menerima aduan-aduan seperti mana yang berhormat maksudkan. Sementara itu kita juga faham ada beberapa tower di Sarawak, sementara menara dinaikkan tapi servis belum ada. Kebanyakan ini adalah tower yang dikendalikan oleh badan tertentu peringkat kerajaan negeri Sarawak, dan kita cuba melakukan penyelarasan supaya khidmat tower yang berkenaan dapat dijalankan sama pantasnya dengan apa yang sedang dilakukan oleh SKMM dan di bawah kendalian kementerian. InsyaAllah. Terima kasih. Soalan tambahan seterusnya saya jemput yang berhormat Hulu Rajang. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kawasan Julau dan kawasan Hulu Rajang kurang lebih jauh di pendalaman. Yang saya nak tanya kepada Menteri, yang berlaku dalam tera dalam telefon tu, dia ada 3G. Ada H+ atau 4G. Tetapi malangnya Menteri, internet masih perlahan ataupun tiada liputan sekali. Jadi saya telah menulis surat kepada Menteri yang sebelum ni, dan saya juga memberitahu kepada MCMC untuk melihat dan memantau menara yang sedia ada. Tetapi MCMC pegawainya sampai hari ini pun saya tunggu-tunggu pun tidak mengikut janji yang telah beritahu kepada saya untuk memantau di manakah kelemahan internet dan juga tower-tower tersebut. So mohon Yang Berhormat Menteri beritahu MCMC turunlah ke kawasan pendalaman. Terima kasih Hulu Rajang. Sila Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana Yang Berhormat tahu, hampir 90% lebih kawasan di Sabah itu liputannya bekalannya daripada 2G, dan kita tahu 2G speed dan sebagainya amat rendah sekali, dan di kawasan-kawasan yang diliputi oleh liputan 3G, speednya masih rendah lagi, ya, masih sangat rendah. Sebab itu kerajaan ingin memastikan menjelang akhir tahun hadapan liputan 96.9% mestilah 4G dengan tahap kelajuannya daripada sekitar 24-25 megabyte per second sekarang kepada ke 35 megabyte per second. Jadi itu benchmark yang telah kita tetapkan untuk seluruh negara. Jadi kita harap dengan siapnya projek Jendela fasa 1 sekurang-kurangnya, jadi masalah yang Berhormat bangkitkan itu boleh diatasi, ya, dengan speed yang lebih tinggi. Tapi kalau ada masalah-masalah yang spesifik pada kawasan Yang Berhormat, saya mengalu-alukan untuk ahli-ahli parlimen boleh berjumpa terus dengan saya pada bila-bila masa. Dan besok saya mengedarkan data-data mengikut kawasan parlimen kepada semua ahli parlimen tentang berapa banyak menara, berapa banyak menara yang di-upgradekan, berapa banyak point of presence dalam projek yang kita laksanakan. Untuk semua kawasan parlimen saya hantar secara bertulis supaya rakan-rakan ahli parlimen dapat mengetahui perkembangan jendela dalam kawasan masing-masing, dan kalau Yang Berhormat ada inquiries bolehlah menemui saya secara terus. Yang Berhormat, cuma saya nak ucapkan terima kasih kerana Yang Berhormat Menteri merupakan Menteri pertama yang sampaikan list projek pembangunan di kawasan parlimen masing-masing. Bukan esok, dah dapat semalam. Terima kasih, saya berharap Yang Berhormat Menteri lain dapat lakukan perkara sama. Terima kasih. Setuju, tapi minta ada penjelasan juga dan penerangan berkenaan maklumat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Su Kiong Siong Kampa. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih kepada YB Kampa. Tuan Yang Dipertua,
Seperti ahli yang berhormat sedia maklum, pandemik COVID-19 telah menjejaskan hampir keseluruhan ekosistem perniagaan, termasuklah yang berkaitan dengan pelancongan dan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Berdasarkan akaun satelit pelancongan 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia, DOSEM, guna tenaga pelancongan pada tahun 2020 mencatatkan seramai 3.5 juta orang, iaitu pengurangan sebanyak 2.9% berbanding 3.6 juta orang guna tenaga pada tahun 2019. Data guna tenaga dalam industri pelancongan ini merangkumi 34.5% dalam sektor makanan dan minuman, food and beverages, F&B, 33.4% dalam sektor peruncitan dan 17.4% dalam perkhidmatan khusus pelancongan negara, iaitu Country Specific Tourism Services, iaitu Coding Akaun Satelit Pelancongan 2020 ataupun Jabatan Perangkan Malaysia yang melibatkan juga kewangan insurans pendidikan, kesihatan, MICE iaitu Meeting, Incentive, Convention and Exhibition serta aktiviti sauna, mandian steam, salon, mengurut dan juga lain-lain. Untuk makluman, komponen guna tenaga dalam industri pelancongan pulau ini adalah meliputi industri-industri seperti berikut: perkhidmatan penginapan, perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, perkhidmatan pengangkutan penumpang, perkhidmatan agensi pelancong dan penempahan lain, perkhidmatan kebudayaan, sukan dan rekreasi, jualan runcit bahan api kenderaan, perdagangan runcit dan perkhidmatan khusus pencirikan pelancongan negara. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi membantu menghidupkan semula aktiviti pelancongan demi memastikan kelangsungan pekerjaan dalam sektor ini. Antaranya adalah seperti berikut: menyediakan kemudahan pusat kuarantin yang melibatkan 378 buah hotel di seluruh negara yang telah bersetuju untuk jadikan sebagai stesen kuarantin COVID-19 bagi di bawah program kuarantin wajib ke atas individu yang memasuki Malaysia dari luar negara. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Yang keduanya ialah menyediakan kemudahan pusat kuarantin dan juga hostel sementara bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia di bawah program penempatan sementara pekerja di hotel mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja, iaitu Akta 446. Program ini dijalankan dengan kerjasama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, Kementerian Sumber Manusia. Yang ketiganya ialah mengadakan kerjasama strategik bersama pihak industri seperti Persatuan Hotel Malaysia, MAH, Persatuan Pemilik Hotel Malaysia, MAHO, serta Persatuan Konvensyen dan Pameran Malaysia, MACROS, bagi penggunaan fasiliti hotel dan pusat konvensyen untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Yang keempat ialah pembukaan sektor pelancongan dengan Pulau Langkawi sebagai destinasi rintis gelembung perjalanan yang bermula pada 16 September 2021. Inisiatif ini telah memberikan nafas baru kepada pengusaha pelancongan di pulau tersebut. Ia juga telah jadikan penanda aras untuk penyediaan dan memperkemaskan SOP bagi pembukaan lebih banyak gelembung, destinasi dan aktiviti pelancongan. MOTEK juga telah mengatur persembahan oleh Baskers di beberapa pusat-pusat pemberian vaksin mega di seluruh negara untuk peluang penyeraan pendapatan kepada Baskers serta pada masa yang sama menyediakan hiburan kepada petugas PPV dan juga penerima vaksin. Akhirnya, MOTEK juga telah sentiasa meneliti peluang dan mempersiapkan penggiat industri untuk pembukaan dan pengoperasian semula destinasi serta aktiviti pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara secara berfasa di bawah Pelan Pemulihan Negara. Sekian, terima kasih. Timbalan Menteri. Sila Kampa. Terima kasih. Kebanyakan pengusaha hotel sedang mengalami masalah aliran wang tunai iaitu cash flow dengan izin. Apakah rancangan kerajaan untuk membantu mereka ini? Adakah kerajaan sudi mempertimbangkan untuk memberi kelonggaran SOP dalam penggunaan fasiliti hotel dan dine-in untuk penginap-penginap hotel bagi menggalakkan kadar penginapan yang lebih tinggi ataupun rebate TMB yang lebih tinggi untuk pengusaha hotel dan moratorium pembayaran balik pinjaman agar pengusaha-pengusaha dapat mengekalkan pekerjaan dalam sektor pelancongan hotel dan F&B ini. Dan selanjutnya,
saya nak tanya Kementerian, apakah cabaran yang telah dihadapi oleh Kementerian dalam pelaksanaan gelombang pembangunan yang telah dilaksanakan, pelancongan yang telah dilaksanakan di Langkawi? Bagaimana kita dapat memperbaiki dan atau memperketatkan SOP yang dikenakan untuk pengunjung-pengunjung ini? Terima kasih. Kampah. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan yang diberikan. Perlu ditekankan bahawa kerjasama dengan agensi, dengan kementerian lain juga kita dah laksanakan untuk membantu pengusaha-pengusaha hotel, khususnya seperti yang saya telah maklumkan tadi, selain daripada hampir 120 hotel yang telah mempunyai perkhidmatan di mana Motek telah pun membelanjakan hampir 92 juta ringgit untuk membantu mereka untuk memproses untuk bayaran hotel dan juga sebagainya sebagai pusat kuarantin. Selain daripada itu, kerjasama dengan persatuan hotel, selain daripada penggunaan pusat-pusat PPV, Motek juga telah bekerja dengan Langkawi seperti kita mengatakan gelembung pelancongan sebagai permulaan. Dan di antara cabaran yang kita hadapi adalah untuk memastikan SOP itu diikuti apabila berada di kawasan-kawasan di luar dan juga sebagainya. Bantuan di antara pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan adalah di bawah Permekasa dan Pemulih telah pun kita berikan. Yang sebelum ini adalah lebih kurang RM3,000 kepada pengendalian pelancong berlesen dengan Motek, hampir 700 ejen MM2H, lebih 8,000 orang pemandu pelancong seluruh juga telah dibantu, dan juga lebih 2,800 pengendali inap di desa juga telah dibantu. Bantuan-bantuan yang lain diberikan adalah seperti pelanjutan diskaun bil elektrik kepada penggiat industri, pengusaha hotel dan juga pengendali tema dan juga pusat konvensyen dan sebagainya, itu 10% sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pengecualian cukai pelancongan dan juga cukai perkhidmatan kepada pengusaha hotel juga diberikan sehingga 31 Disember iaitu oleh custom. Penangguhan pembayaran angsuran cukai pendapatan bulanan oleh syarikat juga telah diberikan oleh LHDN. Dan juga di bawah skim subsidi upah juga diberikan oleh Perkeso untuk mereka. Insentif-insentif yang bukan berbentuk kewangan juga telah diadakan, iaitu kelonggaran yang berkaitan dengan kompaun, iaitu diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusaha pelancong dan pemandu pelancong yang dikenakan kompaun oleh Motek sebelum 31 hari bulan Disember 2021. Pelanjutan tempoh pembayaran kompaun sehingga 31 hari Disember bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat dan juga pemandu pelancong yang berlesen. Pengecualian kompaun kepada pengusahaan pelancong dan pemandu pelancong yang gagal memperbarui lesen dalam tempoh yang ditetapkan yang disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan syarat permohonan lengkap perlu dikemukakan dalam masa 60 hari selepas tamat PKP ataupun PKPD. Berkaitan dengan pengecualian fee kepada pengusaha pelancongan pula, pengecualian fee ataupun pembaruan lesen dan juga lesen-lesen tambahan bagi pengusaha-pengusaha pelancong yang memohon pembaruan lesen bermula daripada 17 Mac 2020 sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pengecualian fee pembaruan lesen-lesen tambahan bagi pengusaha-pengusaha pelancongan dan juga pemandu pelancong yang belum mendapat kelulusan pembaruan lesen yang disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan juga diberikan sehingga 31 hari bulan Disember. Di mana pengecualian fee bagi pembaruan lesen dan lesen-lesen tambahan juga telah mendapat keputusan, iaitu yang sebelum ini juga yang terjejas dengan aktiviti PKP pula juga diberikan sehingga 31 hari bulan Disember. Dan juga ada beberapa inisiatif yang lain yang boleh saya berikan kepada YB secara bertulis. Terima kasih Timbalan Menteri. Tumpat. Saya untuk soalan tambahan kedua yang telah berdiri awal, saya minta Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri tadi, kita memahami bahawa industri pelancongan, perhotelan dan F&B ini adalah terkesan dengan begitu teruk sekali akibat daripada pandemik COVID-19. Saya juga mendengar jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan langkah-langkah ataupun bantuan-bantuan one-off, bantuan semasa seperti memudahkan proses vaksinasi dan sebagainya bagi memulakan kembali industri perhotelan ini. Namun sebagaimana yang kita faham bahawa industri ini dilihat lumpuh secara keseluruhannya dan oleh kerana Tumpat adalah merupakan salah satu daerah pelancongan walaupun kecil, saya terpanggil untuk mendapat maklumat
daripada kementerian berhubung dengan langkah-langkah jangka panjang dalam usaha kementerian bagi memastikan industri perhotelan ini kembali beroperasi sebaiknya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada YB Tumpat atas soalan yang diberikan tadi. Kita memang mengakui bahawa telah wujud pelbagai cabaran khususnya yang melibatkan pelancongan seperti yang saya telah katakan tadi. Yang penting sekali untuk MOTEC adalah untuk kita mendapatkan juga untuk langkah-langkah panjang ini, pertama sekali kita mulakan juga dengan sesi libat urus kepada beberapa persatuan-persatuan yang terlibat, di antaranya daripada MA dan juga Persatuan Pemilik Hotel Malaysia, Persatuan Hotel Bajet dan juga ejen-ejen pelancongan dan penggerak dan juga pengembaraan Malaysia MATA. Hampir 15 agensi di mana kita telah pun melibat urus, dan juga kita juga akan terus berbincang kepada mereka untuk mencari jalan jangka panjang untuk mempermudahkan agar kita dapat memasarkan produk-produk mereka apabila mereka telah pun bersedia, apabila keberadaan produk-produk itu. Dan antara perkara-perkara yang lain yang pertama sekali adalah yang melibatkan pembukaan sektor pelancongan sendiri. Kerana untuk sektor ini untuk berjaya dan juga sebagainya, yang paling penting adalah ianya dibuka, iaitu rentas negeri dan juga akhirnya dibuka kepada warga asing untuk datang ke Malaysia apabila kita telah siap bersedia. Dan ianya juga bergantung kepada MKN dan juga KKM. Perlu dikatakan bahawa kementerian ini juga telah mengumumkan plan pemulihan pelancongan ataupun Tourism Recovery Plan yang merangkumi 3 fasa pelaksanaan bagi memulihkan semula sektor pelancongan negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh pelosok dunia pada awal tahun lalu. Menerusi Tourism Recovery Plan, kementerian ini telah menggariskan beberapa strategi dalam merealisasikan usaha kerajaan untuk membentuk bukan saja imuniti kelompok negara dengan seberapa kadar segera dengan sektor-sektor ekonomi dapat beroperasi dan juga bermula secara berperingkat. Antara strategi yang diketengahkan adalah merancangkan semula pelancongan domestik, dan itu adalah kita mulakan dengan adanya pembukaan projek perintis di Langkawi, dan ianya akan diikuti oleh tempat-tempat dan juga tempat pelancongan lain seperti yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila mencapai tahap vaksinasi 90% dan juga beberapa syarat-syarat lain. Yang keduanya adalah untuk membantu mempercepatkan proses pemberian vaksinasi kepada orang awam dan juga untuk mencapai 80% herd immunity. Yang ini kita bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga dengan persatuan-persatuan agar kita membolehkan mereka yang terlibat dalam bidang ini mendapat vaksinasi dan juga sebagainya. Itu adalah selain daripada menawarkan penggunaan fasiliti-fasiliti seliaan di bawah MOTEC. MOTEC juga telah mengurangkan di mana strateginya adalah mengurangkan kos kerajaan dalam mengoptimumkan sumber yang sedia ada sebagai tanda semangat kebersamaan dalam menjayakan agenda ekonomi negara. Dan yang paling penting adalah mempergiatkan kempen promosi, iaitu Rindu Melancong, Jom Vaksin Dulu dan juga sebagainya oleh Tourism Malaysia sebagai salah satu usaha untuk berterusan kementerian untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar. Bukan saja yang itu, dan seterusnya bersedia untuk lawat. Maka kita telah senaraikan beberapa fasa dalam itu 1, 2 dan juga 3 kerana masa tidak kita boleh berikan secara bertulis kepada YB Tumpat. Terima kasih. Speaker, satu lagi tambahan soalan. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya dah... Soalan tambahan sebenarnya. Satu lagi. Dah 2 dah tambahan. Okey, last. Ringkas ya? Ringkas. Ya. Ini penting, Speaker, terima kasih. Ada golongan OKU, tukang urut OKU yang tidak mendapat bantuan langsung kerana mereka tidak berdaftar dengan MASPA ataupun MSPA. Jadi mereka tidak dapat bantuan prihatin SPA dan Pusat Urut Kaki MOTEC. Jadi saya harap MOTEC mengambil inisiatif walaupun mereka tidak berdaftar dengan mana-mana persatuan, tapi mereka berhak untuk mendapat pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada maklumat diberikan oleh YB Balik Pulau. Saya akan mengambil maklum, kementerian akan ambil maklum dan kita akan kaji semula golongan yang dimasukkan tadi dan kita akan lihat bagaimana mereka boleh dibantu juga. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua Yang Berhormat yang mengambil bahagian. Usul Menteri, silakan. Lagi 2 minit lagi, Dato'.
Belum cukup lagi. Seminit je. Yalah, soalan terakhir, soalan lisan terakhir. Tanya manis. Datuk Yang Ketua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguh hingga jam 7.30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Khamis 30 September 2021. Terima kasih. Ada sokongan? Saya sokong, Tuan Ketua. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Tak ada suara yang kata tidak, maka usul disetujukan. Terima kasih. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas usul rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Kita mulakan dengan Yang Berhormat Alustar, tapi saya nak umumkan selepas Alustar ialah Batang Lupa, dituruti Papar dan Pengerang. Silakan Yang Berhormat Alustar. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih kepada Menteri yang turut hadir untuk dengar perbahasan. Tuan Yang Ketua, dalam 2 hari ini kita bahas AMK Rancangan Malaysia. Rancangan ini berbeza dengan bajet. AMK perlu menggariskan satu halat tuju di mana Malaysia nak letakkan posisi kita di antara bangsa dari segi ekonomi dan politik. Kita cuba meninjau balik AMK yang sebelum ini. Yang perlu kita gariskan apa cabaran dan keadaan semasa apabila AMK tersebut nanti dilaksanakan. Permulaannya pada AMK 1 zaman 60-an, waktu itu Malaysia baru tumbuh bersama dengan Sabah, Sarawak, Melaya. Kita ada populasi yang tinggi tetapi peluang pekerjaan yang kurang, sumber yang banyak tetapi tenaga kerja yang mahir kurang. Maka pada waktu itu, AMK yang permulaan pada waktu itu, cara dia ada dengan memperbanyakkan penggunaan tanah yang baru. Dan kita menggunakan strategi import ganti di mana kita hasilkan usaha untuk menghasilkan barang-barang yang kita import. Pada waktu itu, beras masih kita import. Maka oleh sebab itu, kita memperbanyakkan, kita usahakan dengan double cropping supaya hasil padi 2 kali dalam 2 musim dalam setahun. Dan pada waktu yang sama, ada peningkatan irrigation tali air. Akhirnya dapat kita membeli peluang kerja yang lebih. Pada waktu yang sama, pada waktu itu populasi dia meningkat dengan 3.2% setiap tahun, yang amat tinggi. Maka beberapa strategi-strategi tersebut pada zaman itu, sekarang apa strategi yang kita dah pakai? Apabila kita masuk sampai AMK yang kedua, 70-an sampai 80-an, itu adalah satu zaman penstrukturan semula. Yang kita sering kata tasak ekonomi baru. Sebenarnya tasak ekonomi baru ini tujuan dia membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Maka maklumat dia adalah meningkatkan kek ekonomi dengan banyak. Lepas tu kita agihkan portion yang banyak kepada yang susah dan bumi-putera. Bukan ambil kek yang sedia ada, mengalihkan dari kiri ke belah kanan. Dan yang kedua, susun semula masyarakat supaya tidak mengikut pekerjaan mengikut kaum. Tetapi kita nampak berjaya. Kita mengalihkan ramai rakan-rakan kita bumi-putera kepada sektor perniagaan, tetapi masih gagal mengalihkan golongan bukan bumi-putera dalam sektor pertanian dan juga civil service. Ini satu kegagalan. Walau bagaimanapun pada zaman itu, oleh kerana kita dapat petrol, minyak, maka kita hasil daripada negara ini semakin mengalih daripada pertanian kepada pelombongan mineral, di mana yang kita hasil daripada kurang daripada 60,000 tan setahun sehingga kita ada dapat hasil 280,000 barrel per day pada zaman 70-an. Maka bila kita masuk kepada fasa yang ketiga pada zaman 80-an, itu satu zaman AMK yang mengutamakan pengalihan dari segi satu ekonomi yang berasaskan daripada pertanian kepada pembuatan pada zaman 80-an sehingga tahun 90. Kerana pada waktu itu, walaupun contribution
Pembuatan dan pertanian sama-sama adalah 20% kepada GDP. Tetapi pada waktu itu, kita sudah beralih daripada import ganti kepada export oriented. Kerana kita nak tingkatkan hasil melalui pembuatan. Dan itu adalah satu zaman yang agak penting bagi Malaysia. Kerana pada zaman 80-an ke 90-an, kita beralih dari pertanian, pertama kali hasil minyak sawit melebihi getah pada zaman itu, dan juga pembuatan melebihi dari segi pertanian dan juga mineral. Maka zaman 7 bulan, zaman 8 bulan sampai 9 bulan, Malaysia merupakan satu negara yang mulai berasaskan ke pembuatan. Oleh kerana itu juga pada waktu itu ada IMP, Industry Master Plan, yang sudah gariskan 7 jenis resource based industri dan 5 jenis non-resource based, yang kita nak cuba menggunakan, mengutiliskan resource yang kita ada untuk kepada export oriented. Apabila sampai tahun 90-an, itu satu zaman yang cukup cepat kita nak meningkatkan hasil kita. Tetapi itu juga ada satu kecacatan pada waktu itu, kita terlampau cepat. Kita menghasilkan GDP yang lebih daripada potensi kita kerana terlalu banyak speculation dan sebagainya. Maka zaman itu nampaknya macam kita GDP tinggi. Tetapi pada waktu itu juga, zaman itu juga kita mulai menghadapi kekurangan tenaga kerja. Maka zaman itulah kita mulai ada pekerja asing yang kita masuk. Pada waktu itu pun TFP kita, total factor productivity kita sebenarnya masih rendah, 25%. Maksudnya peningkatan hasil kita sebenarnya banyak bergantung kepada laburkan dari segi pekerja dan juga kapital, tetapi bukan berdasarkan teknologi dan juga productivity. Walau bagaimanapun, kita meningkatkan ekspor kita, tetapi ekspor kita tidak boleh kita membanggakan sangat kerana walaupun 8% daripada ekspor kita adalah pembuatan, tetapi kita import 70% intermediate good untuk kita cantum and then kita ekspor. Maksudnya ekspor kita bukan berdasarkan sumber yang kita ada di Malaysia. Maka kurang utilize dari segi sumber kita. Pada zaman itu, ICOR kita, Incremental Capital Output Ratio, 3.0, kita meningkat kepada 6.5. Maksudnya, kita hanya tambahkan lebih capital untuk dapatkan lebih hasil. Bukan tambahkan productivity untuk dapatkan hasil yang lebih. Maka bila sampailah zaman 2000 sehingga kini, ini kononnya zaman transformasi ini, saya anggap sebenarnya kita agak hilang hala tuju dari segi perkembangan. Maka setting terakhir sekarang adalah sektor perkhidmatan kita 56%, pembuatan 23% dan pertanian sudah jatuh sehingga 7%. Tetapi perkongsian kekayaan kita, P40 hanya memiliki 13% daripada jumlah kekayaan, tetapi T20 yang tertinggi memiliki 51% daripada jumlah kekayaan. Maka bagi saya, hala tuju yang sepatutnya IMK 12 ini kita kena gariskan. Apa yang kita nak buat di antara beberapa sektor ini? Sektor pertanian kita hanya menyumbang kepada ekspor 7%, sedangkan untuk pekerjaan, peluang pekerjaan hanya 12%. Dan separuh banyak daripada itu adalah industri komoditi di mana menghasilkan minyak sawit untuk kita ekspor. Dan sebagian itu adalah agro makanan, termasuk sayur, buah-buahan dan padi. Di sini kita boleh nampak komoditi memakan kita hampir 7,000 hektar tanah, sedangkan separuh daripada pertanian ini 800 hektar adalah untuk agro food. Maka hala tuju kita, saya nak cadangkan, kita perlu mengalihkan kepada agro based industri dan bukan semata-mata bahan mentah. Untuk padi, saya setuju untuk kena meningkatkan SSL, tetapi meningkatkan SSL melalui cara teknologi, bukan melalui penambahan subsidi. Yang kedua, saya rasa kita kalau nak pertingkatkan lagi, haruslah pertingkatkan dari segi ekspor buah-buahan yang sebagai agro based manufacturing. Dalam bahan ekspor kita, agro based kita, sebenarnya ada bahan-bahan yang saya rasa kita makin akan kurang. Contohnya perabot dan juga wood product. Walau bagaimanapun, peningkatan pembuatan manufacturing kita agak tinggi.
menghasilkan, mensumbangkan kepada 23% GDP. Tetapi masalahnya seperti yang saya kata tadi, kita import bahan tengah pertengahan, intermediate good 70%, 74%. Lepas tu kita ekspor balik. Maka keuntungannya sebenarnya tidak dapat diutiliskan. Yang saya nak cadangkan, di antara ini 55% adalah E&E saja. Maka seharusnya kita perlu terokai jenis resource based manufacturing. Contohnya kalau kita ada minyak sawit, setakat ini kita ekspor kepada PNG, kepada Unilever, buat Rejoice, buat Dove dari China, dari Thailand, import balik ke sini. Lebih baik kalau kita boleh manufacture di sini, gunakan resource yang sedia ada, barulah kita boleh mengguna penuh tenaga yang kita ada di sini. Yang sektor yang ketiga, perkhidmatan, kan betul, kita kena tengok. Boleh mencelah. Dari mana? Yang berhormat tuaran, Yang Berhormat Ustaz. Maaf, saya tak berapa cukup masa kali ini. Tapi tak benarkan, maaf. Kita kena tahu, perkhidmatan, kita tiga sektor ni, untuk faktor productivity ini, sektor manufacturing pembuatan, kita punya MFP, multiple factor productivity, hanya 15%, tetapi perkhidmatan 40%. Manakala ekspor perkhidmatan kita hanya 8% daripada GDP. Maksudnya, kekuatan kita di perkhidmatan ini, MFP ini, digunakan untuk domestic use, bukan untuk ekspor. Sedangkan kita ekspor banyak manufacturing ini, bukan berdasarkan kerana kita ada productivity. Hanya sekadar kita import yang banyak, kita cantum, kita ekspor. Maka ini perlu beralihkan daripada peningkatan ekspor dalam sektor perkhidmatan yang kita mampu. Sebelum ni, kejayaan kita ekspor perkhidmatan dalam sektor pelancongan. Dan selepas ini kita harus fokus kepada bagaimana kita boleh ekspor perkhidmatan dari segi insurans, kesihatan, pendidikan dan konsultan. Contohnya insurans yang besar sekarang, logistik, banyak kita beli insurans dari syarikat luar. Ini kita perlu perbanyakkan dan perkuatkan firma-firma di Malaysia. Dua lagi isu sedikit saja. Tuan Dipertua, saya nak ceritakan tentang kemiskinan yang kita bincang dalam AMK dan beberapa hari ini. Saya setuju kita nak tolong Melayu yang susah, Bumiputera yang susah. Tetapi siapakah Bumiputera itu yang susah? Adakah kita boleh kenal pasti? AMK 11 sebelum ini ada jelas menggariskan perbezaan antara orang asli Semenanjung yang kadar kemiskinan 32%. Bumiputera Sabah kemiskinan 20%. Bumiputera Sarawak kadar kemiskinan 7%, tetapi bila kita cantum sekali dengan Bumiputera keseluruhannya, nampaknya macam semua pun susah. Apabila kita buat agensi-agensi, Tekun, Amanah Ikhtiar, Mara, bila kita letak agensi nak bantu, bila kita keluar, maka kita keluarkan Bumiputera yang konon Bumiputera tetapi dia susah, tetapi tidak dimasukkan dalam agensi itu, maka sampai bila pun kita tak boleh nak jelas siapa yang kita nak tolong. Saya minta di EPU gariskan betul-betul, kalau nak kata Bumiputera yang susah, siapa dia? Bukan satu perkataan Bumiputera maka dia boleh dapat, akhirnya kita tak akan sampai maklumat sesiapa yang paling susah itu. Last sekali, satu saja saya nak cadangkan bahawa pihak kerajaan perlu kita rujuk balik dalam teori ekonomi. Populasi merupakan salah satu faktor yang memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk juga kadar kemiskinan. Saya minta AMK lapor juga TFR, Total Fatality Rate, bagi setiap negeri ikut masa ke semasa yang dulu pernah kita laporkan dalam AMK sebelum ni. Walaupun dalam 2015 kita sudah mencapai replacement level fatality 2.1%, tetapi ada banyak negeri yang kononnya negeri yang miskin. Saya bagi beberapa contoh. Kedah, kita punya kadar kemiskinan 8.8%, Kelantan 12%, Sabah 9%, Sarawak naik 9%, Terengganu 6%, Perlis 3.9%, Labuan 3.1%. Masalahnya beberapa negeri ini TFR tinggi. Kedah 2.2%, Kelantan 3%, Terengganu 3%, Perlis 2.2%. Maksudnya saya cadangkan kerajaan usahakan di beberapa negeri ini kita kembalikan strategi zaman 70-an, wujudkan semula program family planning di beberapa negeri ini. Dalam beberapa negeri ini ada kadar unmet need for contraceptive yang tinggi. Maksudnya penduduk ada rancangan hasrat untuk nak rancang berapa kelahiran tetapi gagal dari segi maklumat dan pengetahuan, iaitu Kedah 29%, Kelantan 24%, Sabah 24%, Terengganu 26%, Perlis 23% dan Labuan 28%. Ini maksudnya sekiranya kita boleh usahakan program
family planning di beberapa negeri ini akan turut juga bantu mengurangkan kadar kemiskinan yang saya rasa akan membantu kita mencapai maklumat RMK dengan lebih tepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Seterusnya Yang Berhormat Batang Lupa. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Datuk Yang Di-Pertua, Batang Lupa mengambil kesempatan di atas peluang di dalam perbahasan kali ini. Saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dan juga unit perancangan ekonomi yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad atas komitmen dan kerja keras dalam penyediaan dokumen rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan. Pandemik COVID-19 semenjak hampir 2 tahun yang lalu merupakan satu cabaran baru yang muncul mendadak dalam mana Malaysia merangka dan menggariskan strategi demi pemulihan gagasan ekonomi negara yang memasuki episod ke-12. Situasi yang unprecedented dengan izin pada kali ini, bawaan daripada pandemik COVID-19, sememangnya merupakan suatu situasi yang memerlukan pembuat dasar dan polisi berfikir 2 kali ke hadapan daripada sebelumnya bagi memenuhi cabaran ini agar rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan mencakupi segala ruang dan permasalahan rakyat serta negara agar Malaysia sekurang-kurangnya berada di landasan yang tepat. Whole of nation approach dan pembangunan seimbang. Datuk Yang Di-Pertua, rancangan Malaysia ke-12 adalah pelan yang amat penting dalam memastikan pemulihan sosioekonomi dalam jangka masa yang pendek dan juga peluang untuk menetapkan semula hala tuju yang lebih lestari untuk jangka masa yang panjang. Walau sebaik mana pelan sekalipun, ia tidak akan berhasil tanpa penyampaian, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan yang efektif. Untuk penambahbaikan, penyampaian RMK 12 perlu mengamalkan whole of nation approach yang menggalakkan kerjasama antara semua pihak dan pemegang taruh. Ini adalah pendekatan yang diamalkan oleh kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, Matlamat Pembangunan Lestari atau All Party Parliamentary Group Malaysia SDG, APPM SDG, di mana kerjasama secara bipartisan dan juga antara ahli-ahli akademik, NGO dan rakyat tempatan dicapai di dalam mengenal pasti isu dan penyelesaian. Salah satu daripada penemuan daripada kajian yang dijalankan oleh APPGM SDG adalah berkenaan dengan ketidakseimbangan pembangunan di kawasan setempat. Ini terutamanya berlaku di wilayah Sarawak dan Sabah, di mana saiz geografi yang besar bermaksud akses kepada kemudahan asas seperti bekalan api, air, internet dan juga jalan raya adalah lebih mencabar. Sebagai contoh, pada tahun 2019, peratusan penduduk yang menggunakan perkhidmatan air minuman atau treated water yang diuruskan dengan selamat di Sarawak adalah sekitar 80% berbanding dengan 94% di peringkat kebangsaan. Keperluan air bersih adalah perkara yang paling asas dalam kehidupan seharian yang perlu ditangani dalam RMK 12 ini. Apakah jaminan kerajaan bahawa Sarawak bebas daripada permasalahan ini yang telah kian lama membelenggu? Mengambil model Sri Aman Development Agency atau ringkasnya SADA sebagai contoh, di mana suatu pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi akan dipacu di kawasan bermula dari Lubuk Antu sehingga Sri Aman. Penubuhan SADA
merupakan pendekatan baharu Kerajaan Negeri Sarawak untuk membangunkan bahagian Seri Aman agar pembangunan sektor pertanian, pelancongan, infrastruktur, bekalan air dan elektrik dapat diselaraskan supaya bahagian Seri Aman yang merupakan bahagian kedua di Sarawak tidak terus ketinggalan dari segi pembangunan berbanding bahagian lain. Jambatan Batang Lupa sepanjang 5.1 kilometer yang bakal merupakan jambatan sungai terpanjang di Malaysia yang dijangka siap pada awal tahun 2025 bakal melonjakkan ekonomi penduduk di kawasan pesisir Sarawak. Jambatan ini bukan hanya sekadar jambatan yang memendekkan perjalanan dari Kuching ke Sibu, tetapi berjaya mewujudkan accessibility. Lebih daripada itu, apabila kerajaan negeri dapat memeta kawasan ini sebagai kawasan perusahaan pertanian komersial berskala besar, pengujudan kawasan komoditi bagi sektor perikanan dan pertanian dan bakal diangkat sebagai kawasan bakul makanan bagi Sarawak dan juga Malaysia amnya. Lihat bagaimana besarnya impak hanya dengan pembinaan sebuah jambatan di kawasan luar bandar. Kepentingan untuk memastikan pembangunan wilayah dan setempat yang seimbang ini telah pun dikenal pasti di dalam kajian separuh penggal RMK 11. Penekanan dan tumpuan untuk pembangunan yang lebih seimbang perlu diteruskan dan ditingkatkan lagi di dalam RMK 12. Ekonomi gig dan ekonomi digital di luar bandar. Datuk Yang di-Pertua, lanskap ekonomi dunia kini berubah dan mempengaruhi penyusunan semula kegiatan ekonomi, terutamanya semasa pandemik COVID-19 menular. Apabila terdapatnya peningkatan mendadak terhadap jumlah penyertaan dalam ekonomi gig dan digital khususnya di negara ini, masyarakat luar bandar yang turut mendapat tempias daripadanya. Kerangka ekonomi negara seharusnya mempunyai strategi khusus untuk membantu ekonomi luar bandar dalam aspek ini. Daerah di luar bandar tidak mempunyai ketersediaan teknologi seperti kawasan bandar. Telefon pintar, komputer dan laptop serta jaringan hubungan internet kini merupakan keperluan asas. Kerajaan perlu mempersiapkan masyarakat luar bandar dengan keperluan asas baru ekonomi ini. Mengambil contoh mudah apabila masyarakat di luar bandar menikmati kemudahan sistem transaksi melalui e-wallet dengan kemudahan jaringan internet yang stabil dan meluas, maka pengeluaran tunai menerusi ATM di bank juga akan dapat dikurangkan. Bila mana masalah kekurangan kemudahan perbankan terus meresahkan masyarakat luar bandar seperti di kawasan saya Batang Lupa yang terpaksa beratur dari dini hari selama berjam-jam lamanya untuk mendapatkan wang tunai hingga kini. Melalui rancangan Malaysia ke-12 ini, diharapkan kerajaan dapat melihat kepada aspek regulasi, keseimbangan polisi, struktur pelindungan sosial dan pengubalan dasar secara total dalam jangka masa panjang bagi ekonomi gig dan digital ini. Gender Responsive Budgeting atau GRB. Datuk Yang di-Pertua, dalam mengarus perdanakan gender, strategi Baik, pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-8 pada hari ini yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kampa, Su Keong Siong, yang meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan jumlah yang kehilangan pekerjaan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Penggerakan PKP. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu golongan hilang pekerjaan, terutamanya sektor pelancongan hotel dan F&B, untuk mendapat kembali pekerjaan masing-masing? Dan soalan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Baik, antara soalan
soalan-soalan yang menarik perhatian pada hari ini ialah soalan pertama, iaitu berkenaan dengan bank bergerak. Lebih banyak inisiatif bank bergerak akan laksanakan terutama di kawasan luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Yamani Hafiz Musa, usaha tersebut sedang digerakkan pihaknya dengan kerjasama Bank Negara Malaysia BNM dan institusi perbankan. Inisiatif ini dijangka akan mula beroperasi pada suku keempat tahun ini. Mula cadangan untuk menambah jumlah mesin ATM terutamanya di kawasan luar bandar. Beliau berkata keputusan itu tertakluk kepada pihak industri perbankan. Pihaknya juga akan menggalakkan ramai untuk menggunakan perkhidmatan kewangan yang berasaskan teknologi digital seperti perbankan internet dan e-dompet yang boleh digunakan pada bila-bila masa dan di pelbagai lokasi. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni. Baik, soalan yang kedua turut menarik perhatian, itu berkenaan dengan sekolah daif. Baik, 29 daripada 186 projek menaik taraf sekolah daif di Sarawak telah siap dibina sejak tahun 2019 sehingga 22 September 2021. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin memaklumkan 29 projek itu telah memberi manfaat kepada 4,027 orang murid. Manakala baki 157 projek lagi masih dalam pembinaan dan prabina yang dijangka akan memberi manfaat kepada 32,141 orang murid. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Stampin Chong Chin Jen. Tambahnya lagi, bagi tahun 2020, 52 projek telah diluluskan dengan kos berjumlah RM350,000. Daripada jumlah itu, 6 projek sedang dalam binaan, manakala 66 projek lagi masih dalam peringkat prabina. Bagi tahun ini pula, sebanyak 59 projek telah diluluskan dengan kos berjumlah RM42.71 juta. Kesemua projek masih di peringkat prabina dan tiada perbelanjaan dibuat setakat ini. Dan seterusnya, soalan ketiga berkenaan dengan sekuriti makanan, terutamanya ketika Malaysia sedang menghadapi pandemik COVID-19. Baik, kerajaan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kabinet Dasar Sekuriti Makanan Negara FSCC yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri bagi meneliti isu berkaitan sekuriti makanan secara menyeluruh dan holistik. Dan ia juga bagi memperkukuh sekuriti makanan di semua peringkat rantaian makanan, terutamanya ketika negara mendepani situasi pandemik COVID-19. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Hamzah, pihaknya juga melaksanakan strategi yang telah dikenal pasti yang akan dapat menyumbang kepada usaha untuk memperkukuhkan sekuriti makanan. Tambah lagi, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah merangka Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025, Pelan Tindakan DSMN bagi meningkatkan daya tahan sistem makanan agar kekal utuh dalam menghadapi sebarang tekanan. Datuk Seri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Besut, Datuk Seri Idris Jusoh. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan isu guru agama. Isu kekurangan guru, terutamanya melibatkan guru agama di peringkat sekolah, sentiasa mendapat perhatian kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan termasuk kerjasama pihak institusi pendidikan untuk melahirkan lebih ramai guru agama. Baik, ini merupakan antara jawapan-jawapan yang telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri dan juga Barisan Menteri di Parlimen. Untuk mendapatkan laporan lebih lanjut, anda boleh ikuti berita perdana ataupun berita Parlimen yang akan disiapkan pada jam 10.30 malam pada hari ini. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh layari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi laman Facebook Berita RTM. Jadi sekian sahaja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Cina Sami. Salam hormat.